Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Seterusnya kita bincang sambungan daripada kuliah yang lalu, iaitu mazhab yang sesat yang dinamakan Al-Mansuriyah. Pemimpinnya ialah Abu Mansur Al-Ajali. Akhirnya Abu Mansur ditangkap dan dibunuh oleh Yusuf bin Umar Al-Thaqafi, Gubernur Iraq, di zaman pemerintahan Amawiyah Hisham bin Abdul Malik. Selepas ia meninggal dunia, pengikutnya yang masih ada berpecah ada dua mazhab. Yang pertama Al-Husainiyah, pengikut Al-Husain bin Abu Mansur. Yang kedua Al-Muhammadiyah, yang mendakwa menjadi pengikut Muhammad bin Abdullah An-Nafsu Zakiyah. Tak ada kena Muhammad bin Abdullah. Abdullah ni ialah salah seorang imam mujtahid dalam mazhab Syiah juga. Dia termasuk di kalangan zuriat Nabi SAW yang dibunuh syahid di Madinah. Nama dia digunakan. Seterusnya ialah mazhab Al-Khattabiyah, pengikut Abu Al-Khattab Muhammad bin Abu Zainab Al-Asadi Al-Ajda'. Di antara ajaran sesatnya ialah yang pertama, katanya semua imam-imam itu ialah nabi-nabi. Kemudiannya menjadi Tuhan-Tuhan. Nyata sesat. Yang kedua, kata dia, bagi tiap-tiap umat itu ada dua rasul. Salah seorang daripadanya yang bercakap, dan yang seorang lagi diam. Cakap seorang, diam seorang. Clear. Satu kerja dia bercakap, yang satu senyap, dia diam. Akibat daripada ajarannya yang sesat dan menyesatkan itu, maka Imam Ja'far As-Sadiq telah berlepas diri daripadanya walaupun Abu Al-Khattab mengaku sebagai pengikutnya. Ja'far As-Sadiq ialah imam kepada mazhab Ja'fariyah yang pengikutnya ramai di Iran, di Iraq, di Afghanistan, di selatan Lebanon, di Arab Saudi, di negara Emirat. Sampai sekarang masih ramai pengikutnya dan termasuk di kalangan orang Islam. Kita tak boleh campur aduk yang sesat ni dengan Imam Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq ini diiktiraf sebagai ulama mujtahid oleh imam-imam ahli sunnah wal jamaah. Dan sebab itu dia kata orang Iran ni sesat, tak boleh. Ini mengarut, ditaja oleh mereka. Pergi campur aduk dengan yang tak ada kena dengan mereka. Berkata Sa'ab Al-Qummi, seorang ulama daripada Qum di Iran, dalam kitabnya Al-Maqalat wal-Firaq, golongan Al-Khattabiyah ini berpecah kepada 4 pendapat. Satu, kesesatan mereka berkata Ja'far As-Sadiq itu Tuhan. Dan Abu Al-Khattab itu Rasulnya. Yang kedua, mereka berkata bahawa seorang yang bernama As-Siri Al-Aqsam diutuskan oleh Ja'far As-Sadiq, lalu mereka bersembahyang.
berpuasa dan menunaikan haji kerana Ja'far. Ini tak ada kena Imam Ja'far. Imam Ja'far ni disanjung oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Bahkan Imam Abu Hanifah dipenjara akan mempertahankan Ja'far as-Sadiq. Ya kita tak boleh campur aduk lah. Pakai Syiah satu baku tidak boleh. Itu kena faham. Jangan terlajuk. Yang terlajuk hari ini permainan mereka. Jadi banyak ustaz-ustaz ni dia tak baca habis. Kena baca kitab-kitab. Ustaz-ustaz ayat umpahan pun ada. Yang ketiga, mereka yang berkata bahawa apa itulah Allah Ta'ala. Dan ia adalah nur yang masuk ke dalam jasad orang dia persiapkan menjadi penggantinya. Kemudian nur itu masuk ke dalam Ja'far, kemudian keluar daripadanya dan masuk ke dalam Abu Khattab dan juga bertukar menjadi malaikat. Ini kesesatan dia. Pengikut dia ada, tapi tak banyak lah. Terpencil. Tengok ni, duit dia besar ni. Dibesar-besarkan untuk memburukkan sesama Islam. Padahal kumpulan ni sudah lenyap. Tapi dihidupkan, kononnya orang Iran ni, orang ni. Semua Syiah ni ikut orang ni belaka. Kita tak boleh campur semua. Yang keempat, mereka yang berkata bahawa seorang yang bernama Bazir, seperti Abdul Khattab juga, dia utusan menjadi Rasul dan bersyarikat dengan Abdul Khattab pada pangkat kenabian dan kerasulan. Apabila merebaknya ajaran yang dibawa oleh Abdul Khattab, wali Kufah, menggerakkan bala tenteranya pada tahun 38 Hijriah untuk menghapuskan Abdul Khattab dan pengikut-pengikutnya. Abdul Khattab dan pengikutnya menentang bala tentera wali Kufah dengan menggunakan pisau, berbagai senjata dan batu-batu. Dia perang. Akhirnya Abdul Khattab berjaya ditawan. Dia dibawa ke Kufah. Kufah ni di Iraq. Dan dijatuhkan hukuman bunuh bersama-sama beberapa orang pengikutnya. Bangkai-bangkai mereka disola untuk dilihat oleh orang ramai. Seterusnya, golongan Al-Khattabiyah ini berpecah berbuat mazhab. Pecah mazhab pula. Al-Mu'ammariyah, pengikut seorang yang bernama Mu'ammar. Mereka menyembahnya seperti menyembah Abdul Khattab dan membawa ajaran sesat. Di antaranya ialah yang pertama, kata dia, mereka berkata dunia ini tidak binasa. Dan ia dikatakan syurga itu ialah setiap kebaikan, nikmat dan afiat. Dan neraka itu ialah setiap kejahatan, kepayahan dan balak bencana. Syurga neraka ni saja. Ini sesat. Jangan Quran menyebut neraka itu dengan jelas. Syurga dengan jelas. Yang kedua, mereka berkata bahawa roh-roh itu berpindah ke jasad yang lain. Orang-orang yang mati itu tidak mati, berpindah kepada alam malakut. Dan diletakkan pada manusia itu jasad-jasad yang menyerupai jasad mereka. Orang Melayu pada pengaruh ni. Kadang orang Melayu ada juga ni kata atur ni. Ini. Ini termasuk dalam ajaran sesat. Iblis. Masuk iblis ni. Ketiga, mereka engkarkan adanya hari kiamat. Empat, meninggalkan sembahyang dan fardu yang lain. Ini seronok ni tak payah sembahyang. Ni. 5, menghalalkan perkara-perkara yang haram seperti zina, arak dan sebagainya. Kemudian Al-Baziriyah, pengikut seorang yang bernama Bazir bin Musa, yang mendakwa bahawa Imam Ja'far al-Sadiq itu Tuhan yang menjelma dengan rupa makhluknya di samping membawa ajaran-ajaran berikut. Guna nama Imam Ja'far. Imam Ja'far tak ada mengena. Tak ada mana. Kerana Imam Ja'far ni ada fiqh dia, Imam Zaid ada fiqh dia, yang boleh dibaca hingga hari ni. Hak ni tak ada kitab ni. Hak sesat ni. Kalau ada buku pun sembunyi. Antara ajaran Al-Baziriyah yang pertama, setiap orang mukmin itu menerima wahyi. Semua orang boleh terima wahyi.
Dan apa yang terlintas dalam hati itu ialah wahyu. Kalau kita fikir mengarut pun wahyu juga. Termasuk setan, wahyu juga. Ni. Dua, di kalangan pengikutnya ada orang yang lebih tinggi martabatnya daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat Jibril dan Mikail. Jelas kafir ni. Tiga manusia itu apabila sampai martabat kamal. Sedap tu kamal. Syarahnya. Sempurna. Tidak boleh dikatakan dia itu mati. Tetapi kata bahawa dia itu naik pada martabat malakut. Naik martabat malaikat. Tidak mati kata dia. Yang keempat, mereka berkata bahawa tidak ada seorang pun kerana mereka telah mati. Mati wak-lok-lok je. Haikat tak mati, pergi ke lain. Ini satu quote. Kemudian Al-Ujailiyah. Pengikut seorang bernama Umair bin Bannan Al-Ajali. Pengikut yang mendakwa dialah yang mengganti Abu Khattab. Tetapi mereka berbeza dengan golongan Al-Mu'ammariyah. Kerana menyatakan bahawa mereka mati bukan seperti apa yang didakwa oleh Al-Mu'ammariyah. Akhirnya ketua mereka dijatuhkan hukuman bunuh oleh pemerintahan Islam di zamannya. Seterusnya Al-Kayyaliyah. Pengikut Ahmad bin Al-Kayyal. Dia dianggap sebagai salah seorang imam yang tersembunyi. Dan pada mulanya ia mengaku menjadi imam. Kemudian dia menyatakan bahawa dialah yang berdiri dengan sendirinya. Di antara ajarannya ialah alam itu ada tiga. Alam ada tiga kata dia. Sedap dengar syarahnya. Satu, alam yang tinggi. Dua, alam yang dekat. Tiga, alam. Ba'alam dia. Syarah ba'alam. Putus alam lagi ni. Kemudian An-Nusairiyah. Pengikut Muhammad bin Nusair yang mendakwa sebagai pengikut Imam Al-Hasan Al-Askari. Imam yang ke-9 daripada mazhab Syiah Imamiyah. Tak ada pernah Hasan Al-Askari ni, tak ada apa. Dia mazhab Syiah yang dianggap sebagai orang Islam juga. Tak boleh. Tapi digunakan nama dia. Di mana ajarannya telah dibincangkan dalam perkara mazhab Syiah. Mereka adalah golongan pelampau Syiah. Di antara ajarannya ialah satu beri'tiqad bahawa Sayyidina Ali karamallahu wajhah sebagai Tuhan atau hampir seperti Tuhan. Hujah Sayyidina Ali. Yang kedua, syariat itu ada zahir dan batin. Yang batin itu berada di sisi imam-imam dan mereka masih kekalan. Imam yang tahu batinnya. Orang lain tak tahu batin. Ini semua ajaran yang sesat. Kemudian kita bincang Al-Yazidiyah. Yazidiyah ini ialah satu agama yang tak ada tempat kita. Di Iraq masih ada pengikut dia. Golongan Yazidi dipanggil. Kita akan baca berikutnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung perbincangan tentang peperangan Tabuk. Bertolak ke Tabuk. Setelah bersiap dengan segala anggota dan bekalannya, maka tentera Islam bergerak ke Tabuk. Terbentuklah pasukan yang besar dalam sejarah peperangan Rasulullah SAW. Dianggarkan jumlahnya 30,000 bala tentera. Besar. Mengikut satu riwayat mencecah angka 40,000. Melibatkan kaum Badawi dari seluruh pelosok wilayah Islam. Pergerakan yang lebih bersifat ujian terhadap iman seseorang untuk berjihad dengan harta dan jiwa raga. Peristiwa Tabuk ni peristiwa yang menguji iman. Peperangan tak berlaku, tapi menguji iman. Al-Quran mendedahkan pelbagai golongan manusia yang lahir daripada peristiwa ini. Lahir mendapat campur. Allah berfirman, "Law kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'u, walakin ba'udat 'alaihim asy-syaqqa, wa sayahlifuna billah law istata'na la kharajna ma'akum
yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Surah At-Taubah ayat 42. Artinya, kalaulah perjalanan menuju ke medan jihad itu benda yang dekat dicapai, perjalanan yang hampir selamatnya, nescaya ramailah mereka yang mengikutmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jauh yang membebankan kesukaran ke atas mereka. Dan mereka akan bersumpah dengan nama Allah, kalau kami mampu, nescaya kami keluar bersama kamu. Mereka membinasakan diri mereka sendiri. Padahal Allah Maha mengetahui sebenarnya mereka adalah berbohong. Ayat ini berkait perang Tabuk, satu perjalanan yang jauh, hampir ratus dekat 1000 kilometer jauhnya kat sepadan Jordan. Jauh perjalanannya. Di padang pasir, musim panas pula. Tuhan kata kalau mereka tahu perjuangan Islam tu dekat perjalanannya, diketahui kemenangan dicapai bila-bila masa saja, wahai Muhammad, ramailah orang ikutmu. Ulama kata al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Iktibar pengajaran diambil daripada lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Walaupun sebabnya perang Tabuk, pengajarannya sehingga hari kiamat. Menunjukkan bahawa kalau orang tahu perjuangan Islam nak menang esok dah, ramai maihumu datang ikut kerana kepentingan nak minta tu, nak minta ni, minta tu, minta ni. Kalau Islam, bukan kerana Allah Ta'ala. Dan sebab itu Tuhan jadikan perjuangan Islam ini maka masa lama tak tahu bila menang. Seolah-olah mustahil menang. Tujuannya supaya mereka yang bohong, yang mengarut ni lari. Tak tahan, sawah jalan lari. Jadi keikhlasan ni Tuhan tahu. Kita tak ada sembunyi. Akhirnya Tuhan dedahkan. Ini berlaku dalam perjuangan Islam. Peristiwa ini memecahkan manusia pada 3 golongan. Yang pertama, orang-orang yang beriman dan menyatakan imannya dengan jihad fi sabilillah, dengan harta dan jiwa raga. Yang pertama, mereka yang ikhlas kerana Allah Ta'ala, yang berjihad dengan jiwa raga kerana Allah Ta'ala. Menang tak menang pun tak berlari, mati pun tak apa. Mati bertemu dengan Allah. Kalau tak mati, tengok kemenangan. Tak tengok apa, tak apa. Dinyatakan oleh firman Allah, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Surah Al-Hujurat ayat 15. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, yang beriman sebenar itu, ialah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa raga mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ini orang yang benar. Menunaikan kewajipan menegakkan agama Allah dengan harta dan jiwa raga. Keputusannya serah pada Allah Ta'ala. Bukan nak tengok keputusan. Ada orang nak tengok keputusan. Kalau keputusan molek ke, atau anggarannya, andaiannya, cepatlah. Kalau andaiannya jauh lagi, dia tak ikut. Ini ujian pada perjuangan Islam. Orang yang benar ni tak kira lah berapa tahun mati ke, tak sempat ke, tak kisah. Bahkan dalam sejarah Nabi-Nabi, Nabi Ibrahim mati tak sempat tengok negara. Nabi Musa, Nabi Harun mati tak sempat tengok negara. Nabi Daud, Nabi Sulaiman sempat jadi raja, memerintah negara, jadi khalifah. Nabi Yahya, Zakaria kena bunuh. Tak sempat, kena bunuh. Syahid. Macam-macam kisah Nabi-Nabi ini. Nabi Yusuf
sempat menjadi raja memerintah. Banyak nabi-nabinya tak sempat. Disambung oleh pengikut-pengikut dia. Allah juga menurunkan ayat yang khusus mereka yang beriman dan menyertai peperangan Tabuk. Firman Allah Ta'ala, لقد تاب الله على النبي المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب الله عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Surah At-Taubah ayat 117. Maksudnya, sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi dan para muhajirin dan ansar yang mengikutnya di saat kepayahan peperangan Tabuk. Selepas hampirlah terpesong hati-hati sebahagian daripada mereka. Kemudian Allah menerima pula taubat mereka itu. Sesungguhnya dia Allah terhadap mereka maha penyayang lagi maha mengurniakan rahmat. Perang Tabuk ni menggoncangkan orang-orang yang beriman. Ada orang yang tak bergoncang sedikit pun. Ada orang yang bergoncang, lepas tu sedar balik. Ada orang yang buat salah, Tuhan ampunkan. Ada orang yang munafik terus sampai ke mati. Hak ni neraka adalah jawab dia. Termasuk mereka yang ditugaskan berada di Madinah. Mereka yang uzur oleh kecacatan anggota dan yang tidak berkenderaan dan tiada bekalan sehingga menangis kerana sedih tidak dapat bersama Rasulullah SAW ke Tabuk. Tuhan dalam ayat ini termasuk mereka yang tak pergi kerana uzur, kerana cacat, kerana sakit, kerana tak ada kenderaan, tak cukup, tak ada bekalan. Yang kedua, kalangan mereka yang lemah imannya lalu tertinggal daripada menyertai bala tentera ke Tabuk. Terheret bersama kalangan munafikin. Padahal mereka bukan dari kalangan munafikin. Kerana dalam hati mereka masih tetap wujud keimanan. Yang terbukti penyesalan yang tidak terhingga dan merasa berdosa kerana tidak menyertai jihad bersama Rasulullah SAW dalam keadaan mereka mampu jasad dan harta. Seperti Ka'ab bin Malik dan rakan-rakannya yang sekenal kisahnya. Allah berfirman, wa akharuna atarafu bidhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan yang lain ialah mereka yang mengaku berdosa yang bercampur dengan amalan yang soleh dan yang lainnya amalan yang jahat pula. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Mereka ni terikut-ikut dengan orang munafik, tak pergi. Imannya ada. Lepas tu sedar, menyesal. Para ulama menegaskan bahawa perkataan mudah-mudahan kepada Allah adalah janji yang pasti. Maka dikuatkan lagi oleh firman Allah. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Surah At-Taubah juga ayat 118, 119. Dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan daripada berjihad ke Tabuk, sehingga mereka merasa bumi menjadi sempit oleh menyesal kerana dan rasa diri mereka terhimpit dan mereka menyangka bahawa mereka tidak ada tempat berlindung daripada hukuman Allah. Mereka menyerah diri kepada Allah. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka menyadari wajibnya bertaubat. Sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang benar. Oh, ini cakap betul. Bila Nabi balik dari Tabuk, orang munafik ni kata, Rasulullah, saya tak boleh nak pergi sebab uzur.
Tak boleh nak pergi, tak boleh nak tinggal, tak boleh nak pergi, tak boleh nak pergi, tak boleh nak ni. Tapi 3 orang ni, disebut ni, dalam ayat ni, Ka'ab bin Malik, Hilal dan seorang apa namanya, berjumpa dengan Nabi dalam keadaan Rasulullah, kami tak pergilah. Memang kami yang mampu. Ada kemampuan, kenderaannya ada bekalan je, tapi jadi tak pergi. Cakap benar. Hak 3 orang ni Nabi perintah suruh pula. Di pula 2 bulan. Di pula. Tak ada dia nak cakap dengan dia. Jangan cakap dengan dia. Jangan berbicara dengan dia. Bini dia baru tegur dia. Orang tunggu tu. Paksa bini dia layan minta izin Nabi. Kerana dia ni tua dah. Sehingga merayak di raba pagar. Orang tak ada orang nak cakap. Menyesal. Tapi tak jadi, tak pergi ke munafik, tak jadi kafir. Tetap dengan Islam. Dipajang. Orang kata kena pajang. Sehingga pajang 2 bulan. Barulah turun ayat ni. Ayat ni, Allah Ta'ala mengampunkan mereka. Ini 3 ni. 3 orang. Yang ketiga, galangan munafik. Secara berterangan mengganggu perjalanan persediaan jihad dan pergerakan musafir ke medan perang. Hak ni tu kan kacau. Mengaku Islam, tapi tu kan kacau. Kacau daun, merosokkan orang. Menjadi ejen pada musuh, alat pada musuh. Datang ke masjid. Berjumpa dengan Nabi. Kok belakangnya bersama dengan musuh. Allah Ta'ala dedahkan dengan ayat-ayat Quran. Ayat Quran ni adalah kitab mukjizat. Mukjizat yang berpanjangan sehari kiamat. Apa yang sebut dalam ayat ni bukan nama Nabi. Ada zaman sekarang buat ada. Firman Allah Ta'ala. Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk. Walakin ba'udat alaihim asyqa. Wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum. Yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadibun. Afallahu anka lima adinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadhibin. La yasta'dinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin. Innama yasta'dinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Walau aradul khuruj la'addu lahu 'uddah walakin kariha Allahum bi'athahum fathabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin. Law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wa la awda'u khilalakum yabghunakum al-fitnah wa fikum sama'una lahum wallahu 'alimun biz-zalimin. Law kharid tabghu al-fitnata min qabl wa qallabu laka al-umur hatta jaa al-haq wa zahara amrullahi wa hum karihun. Surah At-Taubah ayat 42 hingga 48. Panjang. Kalau apa yang engkau perintahkan supaya berjihad, benda yang hampir dicapai. Dan perjalanan yang sederhana diketahui dekat destinasinya, nasib mereka yang munafik itu mengikutmu. Tetapi tempat yang hendak dituju itu jauh, lagi dibebankan dengan kepayahan. Dan mereka akan bersumpah demi Allah, kalaulah kami berkemampuan, nescaya kami ikut keluar bersama kamu. Sebenarnya mereka membinasakan diri mereka sendiri. Dan Allah mengetahui bahawa mereka sebenarnya pembohong. Bohong. Saya sokong je, dalang je. Dalang sokong. Macam-macam. Saya sokong duduk belakang-belakang je. Belakang kot lain. Ini. Zaman ni pun ada. Saya tak apa. Percayalah pada saya. Belakang kot lain. Allah Ta'ala tahu. Islam ni tak boleh buat main. Allah Ta'ala tahu. Orang tu nak tunjuk macam mana pun. Akhir terpelenting. Dia tunjuk kuat macam mana bijak cerdik dengan Islam ni. Hati dia tak ikhlas. Kalau tak ikhlas, Tuhan singkirkan. Dengan apa cara sekalipun.
Kalau tak dekat masa, lama masa, akan berlaku. Di sinilah kita disuruh tak tinggal sembahyang, ihdinas siratal mustaqim tu. Hanya istiqamah tu. Allah memaafkanmu, wahai Muhammad SAW. Mengapa engkau izinkan mereka tidak ikut berperang? Sehingga ternyata bagimu orang-orang yang benar dan engkau mengetahui pula orang-orang yang berdusta. Orang yang izin ni sebenarnya bohong, wahai Muhammad. Dia mau izin, manis muka Nabi. Saya tak boleh pergi Rasulullah. Kerana tak ada ni, dia bohong. Nabi kata apalah. Macam-macam. Kalau zaman learning, dia derma ke kita 100,000. Derma ke lawang kita 1 juta. Derma juga, tunjuk derma. Tunjuk tolong. Tapi sifatnya sangat tidak ikhlas kepada Islam. Tidaklah meminta izin kepadamu oleh orang-orang yang sebenarnya beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk tidak pergi berjihad dengan harta benda dan jiwa raga mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya yang meminta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat dan ada keraguan di dalam hati-hati mereka. Maka mereka sentiasa berada dalam keraguan yang menjadikan mereka teragak-agak. Dan kalaulah mereka mahu keluar untuk berjihad, sudah tentu mereka menyediakan persiapan untuknya. Dan tetapi Allah benci terhadap pemergian mereka. Allah Ta'ala pun benci pada pupuk ni. Lalu dilemahkan semangat mereka dan dikatakan bisikan syaitan. Duduklah kamu bersama orang-orang yang tinggal tidak keluar berjihad. Kalau mereka keluar bersama kamu, tidaklah mereka menambah kekuatan kamu, melainkan untuk merosakkan. Kalau mereka ikut Muhammad, mereka ni tak memberi kekuatan, mereka merosakkan. Apa kerja mereka? Dan mereka menghasut di celah-celah kamu dengan tujuan menimbulkan fitnah, kekacauan dalam kalangan kamu. Menyebarkan berita-berita. Dia duduk dengan orang Islam, dia menyebarkan berita-berita yang melemahkan orang Islam. Menyebarkan berita yang melemahkan. Zaman ni zaman internet. Lagi hebatlah ni kerja ni. Menyebarkan berita melemahkan orang Islam. Sedangkan di antara kamu ada orang yang suka mendengar hasutan mereka. Ada orang Islam ni yang lemah, terpengaruh dengan berita-berita ni. Akan terpengaruh. Yang lemah. Dia berasa kuat sangat. Tapi melenting. Dan dengan berita melenting. Melenting, cangguh balik. Cangguh perjuangan Islam. Dengan sebab dengar berita. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui akan orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka telah melakukan fitnah semenjak dahulu lagi. Dan mereka memutablikkan kepadamu berbagai-bagai perkara sehingga datanglah kebenaran dan nyata terserlah kemenangan agama Allah. Sedang mereka benci kepadanya. Orang yang benci berkemenangan di Islam. Serba tak kena. Kalau Islam kalau menang pula tak kena menang. Tak kena menang. Kalau pun dia tak suka, Islam menang pun dia tak suka. Kalau dia kata dia aku denganmu juga. Kalau Islam menang, tak kena ni, tak kena. Serba tak kena. Rasulullah SAW menugaskan Muhammad bin Maslamah al-Ansari memimpin pentadbiran Madinah. Mengikut riwayat yang masyhur, Ali bin Abi Talib ditugas menjaga keluarga Rasulullah SAW. Mengikut riwayatnya, Sayyidina Ali jadi gubernur. Mengikut riwayat masyhurnya, Muhammad bin Maslamah, orang Madinah, jadi gubernur. Sayyidina Ali ditugaskan jaga keluarga Nabi. Sebab Nabi nak tinggal lama. Sayyidina Ali tugas jaga keluarga. Muhammad bin Maslamah ni, kita baca kisah dia, ialah orang yang bertanggungjawab membunuh Ka'ab bin Ashraf. Yang seorang yang gagah berani. Yang Nabi kata, siapa dia sanggup hapus pemimpin Yahudi Ka'ab bin Ashraf? Dia kata, saya Rasulullah. Dia pergi kawan-kawan dia yang terkenal dengan kebal itu. Ka'ab bin Ashraf ni orang Yahudi yang kebal dan menjadi bunuh dia Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah ni lah yang tugaskan jadi gubernur Madinah, ganti Nabi masa Tabuk. Dengan Sayyidina Ali sekali. Memang Sayyidina Ali lebih halim. Riwayatnya Sayyidina Ali itu jaga keluarga. Golongan munafikin menimbulkan kekecauan dengan dakwaan bahawa Ali bin Abi Talib kerana
sengaja tidak mau pergi bersama Rasulullah kerana tidak bersemangat dan ingkarkan perintah. Ali ini sengaja tak pergi, orang munafik kata. Padahal Nabi tugas Ali suruh jaga keluarga. Ali ni menakut sebenarnya. Ali ni menakut, Ali ni tak mau pergi. Sayyidina Ali pun naik segar. Berita ini menyebabkan Ali kerana sangat marah sehingga mendorong beliau mengambil senjata dan menaiki kenderaan meninggalkan Madinah. Nak dia ambil senjata, ambil kuda kejar Nabi nak ikut. Mengejar untuk menyertai Rasulullah SAW dan menemui baginda di Jarrah. Temu di Jarrah. Jarrah yang jauh lah, kejar dengan kuda. Sampai di Jarrah. Apabila ditanya mengapa meninggalkan Madinah, Nabi tanya, pasal apa mau tinggal ni? Kan aku tugas mau duduk Madinah. Dia menerangkan apa yang berlaku. Cerita Nabi. Orang kata dia nakut. Orang kata dia nakut, orang kata dia ni tak engkau perkataan Nabi. Maka Rasulullah SAW bersabda, kadzabu, kata Nabi, walakinni khallabtuka lamma taraktu warai farji' fakhlufni fi ahdi wa ahlik. Apala tarda ya Ali an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di, kata Nabi. Ini hadis. Mereka berbohong, kata Nabi. Sebenarnya aku memerintahmu supaya tinggal untuk menggantiku menjaga mereka yang aku tinggalkan. Mengenai jaga keluarga. Sila kembali semula. Engkaulah penggantiku untuk menjaga keluargaku dan keluargamu juga. Apakah engkau tidak redha, wahai engkau laksana Nabi Harun yang mengganti Musa? Cuma tiada lagi Nabi selepasku. Nabi kata. Ini Sanyu Amrin Ali. Hadis ini tidak sepatutnya dijadikan dalil oleh golongan Syiah. Mereka menyatakan Ali Allah lebih layak menjadi khalifah. Lebih dahulu dah Abu Bakar, Umar, Osman. Syiah menggunakan hadis ini. Sayyidina Ali layak jadi khalifah. Ini tak berkait dengan khalifah. Berkait dengan jaga keluarga. Cerita khalifah tu cerita lain. Masa Nabi wafat tu, Sayyidina Ali muda lagi. Yang pada tuanya Abu Bakar, lepas tu Umar, lepas tu Osman. Lepas tu barulah Ali ikut. Ali menjalankan tugas jadi menteri Abu Bakar, menteri Umar, menteri Osman. Ada kisah dalam buku yang ditulis. Kerana sebab yang jelas untuk menjaga keluarga dalam peninggalan Nabi SAW ke Tabuk. Ini satu kisah. Satu kisah lain, seorang sahabat bernama Abu Khaisamah radhiyallahu anhu melakukan perkara yang menarik. Dia termasuk dalam kalangan orang yang ditinggalkan apabila dia pulang ke kebunnya untuk bersama dua orang isterinya yang bersiap untuk menyambutnya pulang ke rumah. Tiba-tiba dia berkata pada dirinya sendiri, adakah wajah Abu Khaisamah berseronok dengan isteri-isterinya? Sedangkan Rasulullah menuju ke Tabuk untuk berjihad, mengharungi perjalanan yang jauh dan panas terik. Seterusnya diminta isterinya untuk menyediakan bekalan perjalanannya. Bagi Rasulullah SAW, Abu Khaisamah menemui Rasulullah yang sudah hampir tiba di Tabuk. Dekat sampai Tabuk dah. Jauh perjalanan seorang. Dalam perjalanannya dia menemui Umair bin Wahab radhiyallahu anhu yang juga ketinggalan. Temu kawan. Sok kejar juga. Seorang sahabat melihat dua orang yang jauh mengejar mereka dan memberi Rasulullah dan terus bersabda. Nabi kata, dialah Abu Khaisamah. Ini mukjizat Nabi. Abu Khaisamah. Abu Khaisamah tiba bersama Rasulullah SAW. Dia meminta izin rakannya untuk menghadap Rasulullah, untuk meminta ampun dan maaf kerana kecuaiannya. Rasulullah terus bersabda, kata Nabi untuknya, apabila tiba dia hadir, sekarang dikenal dengan nama Madain Saleh. Hadir nama Madain Saleh. Madain Saleh tempat Nabi Saleh. Jadi Abu Khaisamah dipuji oleh Nabi SAW dan Rasulullah doa untuk dia. Bila Nabi doa agak, doa Nabi makbul. Doa Nabi, Nabi doa masuk syurga, dapat jawab masuk syurga lah. Doa Nabi diterima oleh Allah Ta'ala, dapat kelebihan.
Apabila tiba di Hijr, sekarang dikenali dengan nama Madain Saleh, iaitu negeri kaum Samud yang dibinasakan oleh Allah kerana menentang Nabi Saleh alaihi salam. Madain Saleh ataupun Hijr, iaitulah tempat kaum Samud membuat rumah daripada bukit-bukit yang pejal. Bukit yang pejal itu dipahat, dibuat bilik. Batu yang besar bukit itu dipahat jadi bilik-bilik. Bukan pakai batu bata. Ini hebat kaum Samud ni. Di mana mereka melawan Nabi Saleh alaihi salam. Dia ingat rumah yang kukuh itu menyelamatkan mereka. Dia minta Nabi Saleh tunjuk mukjizat. Nabi Saleh doa, tubik uta daripada batu bukit yang besar. Kemudian mereka diminta supaya jangan kacau uta tu. Ambil susu dia saja. Dia lepas tengah padang, jangan kacau unta ni. Tiba-tiba mereka mempermainkan Nabi Saleh, mereka sembelihkan unta tu. Sudahlah tak beriman, sembelih pula unta tu. Allah Ta'ala turunkan bencana tempik yang kuat, mematikan mereka semuanya, jadi bangkai. Tempat ni kena Madain Saleh sampai sekarang. Sekarang ni Saudi baru ni buat tempat pelancongan pula dah. Kita baca ni. Mana Sabah dia letak pelancongan. Jibril SAW menutup kepala dan menyegerakan perjalanan. Bila sampai kawasan tu, Nabi tutup kepala. Takut. Kita ajak pelancong pergi pula tu. Ni pelik. Seterusnya bersabda, La tadkhulu buyutal ladzina zalamu illa wa antum bakuna khawfan an yusibakum ma asabahum. Janganlah kamu memasuki kawasan rumah-rumah mereka yang zalim, melainkan dalam keadaan kamu menangis kerana takut menimpa kamu juga bencana yang menimpa mereka, kata Nabi. Bersapa tempat ni bukan untuk galak, bukan untuk suka. Sekarang ni kerajaan baru Saudi ni buat pesta. Panggil artis-artis barat menyanyi nak menggalakkan pelancongan. Ini sangat mendukacitakan. Ini beza dengan apa yang Nabi buat. Peristiwa ini menjadi iktibar supaya tamadun kebendaan yang dibangunkan oleh kaum yang dibinasakan hendaklah dijadikan amaran, bukannya kebanggaan sejarah, supaya jangan terjerumus ke dalam kesesatan mereka. Tamadun yang dibina di atas benda semata-mata tanpa mempedulikan petunjuk Allah dan mengikut Rasul yang diutuskan hanya mengazab dunia dan akhirat. Rasulullah SAW juga melarang daripada minum telaga kaum Samud. Termasuk berwudu, jangan ambil air. Jangan minum. Ada pelancong pergi ambil wak ubat pula dah. Sebab benda pelik wak ubat selalu. Ini lain ni. Hak wak ubat tu lauk mati wak ubat. Itu pun tempat anak juga. Nabi larang, jangan berwudu, mandi, membasuh dan memasak. Kerana tiada berkat daripadanya, bahkan peninggalan yang dia laknat yang membawa celaka. Bahkan gandum yang telah bercampur airnya diperintah diberi makan unta. Sahabat ambil air dah, wak udi gandum wak uti. Nabi kata jangan makan uti, makan unta. Seterusnya mereka meneruskan perjalanan sampai ke telaga Nabi Saleh. Telaga betul, telaga Nabi Saleh alaihissalam. Menurut satu riwayat bahawa Rasulullah SAW menyuruh mereka minum di telaga Nabi Saleh AS. Ini tak apa. Ini ada berkat. Rasulullah SAW mahu mendidik umatnya agar tidak lalai dan leka daripada mengambil pengajaran di setiap tempat dan keadaan, termasuk tempat bersejarah hitam kerana derhaka akan Allah dan Rasulnya. Walaupun maju di bidang kebendaan, tetapi apabila terpesong dari sirat mustaqim, maka hadarah jahiliyah namanya. Orang panggil tamadun jahiliyah. Jangan juga mencabar Rasul dengan mukjizat untuk menjadi syarat beriman. Kerana kalau derhaka dan engkar juga, maka amat besar padanya. Ini akibat mencabar Rasul. Kalau mu Rasul sungguh, saya tunjuk mukjizat. Tunjuk benda pelik. Sekarang ni pun ada juga. Tunjuk benda pelik. Perjalanan diteruskan dengan keadaan yang amat sukar. Air sudah berkurangan. Ada yang terpaksa menyembelih unta untuk mengambil airnya. Tuan jadikan binatang unta ni binatang padang pasir yang tahan. Yang tahan berjalan berbulan-bulan di padang pasir.
Tak ada air pun dia tahan. Kenapa? Dalam tubuh dia ada taki air. Jadi di sini hikmatnya, orang Badui tahulah, bila tak ada air, dia sembelih unta, dia ambil air dalam taki itu. Dalam tubuh unta itu. Walaupun memerlukan kenderaan, kerana air lebih penting lagi, jalan kaki lah. Sehingga ada yang menderita terlalu dahaga seolah-olah dipotong lehernya. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu mengadu Rasulullah SAW supaya berdoa. Kalau kata, oh Rasulullah, air tak cukup ni. Akhirnya Rasulullah SAW menunaikan permintaan supaya berdoa. Tiba-tiba datang awan mendung menurunkan hujan yang lebat. Sehingga air mengalir di celah-celah lembah dan mereka dapat menggunakan air sepuas-puasnya. Walaupun di kalangan munafik yang menyusup mengatakan hujan tidak turun kerana luar musim dan tidak menepati bintang ni dengan bintang. Orang munafik ada juga, celah. Pergi juga orang munafik pun. Ni pelik. Apabila perjalanan diteruskan, tiba-tiba Abu Dzar al-Ghifari terlambat. Oleh kerana untanya yang lambat. Abu Dzar, unta dia tak unta dia tak ditinggal oleh orang. Sehingga ditinggalkan dan terpaksa berjalan kaki mengheret untanya. Seorang sahabat memberitahu Rasulullah SAW bahawa Abu Dzar terlambat dan ditinggalkan seorang diri. Sahabat mengadu, Rasulullah, Abu Dzar tinggal, unta dia lambat. Sahabat Rasulullah SAW, biarkan dia, Nabi kata. Kalau dia dalam keadaan baik, Allah temukan kamu dengannya. Kalau tidak begitu, maka dia merehatkan kamu. Kalau dia tu, tunggu dia, buat rehat dia. Mengganggu perjalanan kita. Biar dia lah, Nabi kata. Kalau Tuhan nak selamat, ya sabarlah. Kalau tunggu dia, paksa dia seorang, mengganggu perjalanan kita. Tidak berdali kerana seorang. Ini pentingnya. Dalam operasi tentera, jangan duduk ke seorang. Tinggal-tinggal lah. Ini pengajaran. Jadi tentera tak boleh main macam-macam biasa. Ni meraih tak dia, kena tunggulah. Bahan dia musuh lah tengah jalan. Tak boleh. Ini strategi perang. Kena faham. Kerana ini pergerakan untuk perang. Kerana ada seorang uzur, tinggal. Itu dia. Setelah mereka berhenti untuk berehat, tiba-tiba dilihat nun jauh seorang yang berjalan, seorang diri bersama untanya. Mereka mengharapkan dia Abu Dzar yang terlambat. Memang ternyata Abu Dzar. Abu Dzar, mari semua sapa. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Nabi bersabda, hadis ini jadi kenyataan. Rahimallahu Abu Dzar yamsi wahdahu wa yamutu wahdahu wa yab'atu wahdahu. Allah merahmati Abu Dzar, berjalan keseorangan, matinya keseorangan. Dan ia dibangkitkan nanti dari kuburnya keseorangan, kata Nabi. Abu Dzar. Dia masuk syurga juga, tapi dia pelik pada orang. Nabi kata Abu Dzar ni, dia berjalan seorang, mati seorang, hari kiamat bangkit seorang. Dia mati seorang. Cerita je, dia ikut Mak Buyah pergi ke Syam, zaman Sayyidina Uthman. Masa tu, harta rampasan perang banyak, hasil negara banyak. Sedangkan sumber negara sudah ada zakat, sudah ada ghanimah, sudah ada macam-macam. Dia nak suruh sedekah hak sunat jadi wajib. Ambil harta. Konongan Abu Dzar ni sosialis, orang sosialis kata. Ini bukan sosialis sebenarnya, istihad yang tak betul. Dia camping. Bila dia camping, punya orang miskin sokong dia lah. Orang miskin hukum kat dia. Hak kerja-kerja malahan hukum kat dia. Jadi masalah pada negara. Akhirnya Mak Buyah mengadu Sayyidina Uthman. Abu Dzar ni macam mana? Mengajar. Dia kata kerajaan tak betul. Kerajaan tak betul. Padahal dah bagi dah zakat, dah bagi dah ghanimah, dah bagi dah. Kerana sedekah sunat langsung bagi juga. Ini kerana ada orang tak puas hati dengan subsidi. Kalau boleh banyak, nak banyak lagi. Sama lah ni. Supaya ni. Padahal dah boleh dah. Tapi tak puas hati. Hak sunat nak suruh wajib juga. Nak suruh ke dia belakang. Mayah pun susah. Mayah pun suruh dia balik ke Madinah. Balik ke Madinah. Sayyidina Uthman panggil dia. Satu riwayat kata Sayyidina Uthman buang daerah. Dia balik Madinah, orang ikut dia ke Madinah. Buang daerah. Sebenarnya tidak buang daerah riwayatnya. Jumpa Sayyidina Uthman, dia minta izin nak tinggal. Tak boleh duduk dengan orang itu. Saya kata, ikut kamu lah.
Kau suka mudah. Dia merelakan diri dia, tak bercampur dengan orang. Dia beruzlah. Duduk di Rabzah, bukan kena buang daerah. Banyak-banyak kitab mengatakan Sayyidina Osman buang daerah. Itu tidak betul. Sayyidina Osman tak buang daerah. Bila saya kaji balik dalam kitab-kitabnya, dia rela. Oleh kerana dia sedar dia ni, dia penuh sama Nabi Rasulullah. Pasal apa tak latih saya? Ada hadis kan? Orang latih jadi penglima, latih jadi gubernur, latih jadi hakim, latih jadi ni, menteri, jadi apa. Dia Nabi tak latih. Dia masuk Islam yang awal. Temu Nabi Rasulullah, bila nak latih saya? Tak tahan, tak latih dia. Nabi kata, ya Aba Dhar, innaka la dha'if, wa innaha la amanah. Wa inna min al-khilin la da'amah, wa Abu Dhar, mu ni lemah. Nabi kata, mu ni lemah. Tanggungjawab ni adalah tugas. Aku beri kamu mu tak urut. Hari kiamat sesamu. Nabi kata Abu Dhar. Maka dia tak ada jabatan. Dia ikut orang dia. Ini Abu Dhar. Sahabat Nabi. Antara yang awal masuk Islam. Ada juga orang yang awal masuk Islam. Tetapi kemampuan dia sekadar itu. Jadi, tetapi ngeping orang. Orang terpengaruh dengan dia. Jadi, akhirnya dia minta izin dengan Sayyidina Osman. Dia nak pergi di Rabzah. Pergi di Rabzah. Duduk bawa bini dia. Duduk. Kemudian, dia sakit, bini dia keluar ke mana lah tahu kerja, mati seorang. Macam Nabi kata sungguh. Dia mati seorang dan dikuburkan di situ seorang. Maka akhir kiamat seorang. Dia betul Nabi kata tu. Abu Dhar Jundab bin Junadah Al-Ghifari masuk kalangan yang awal menganut Islam. Dia masuk yang awal masuk Islam. Sahabat kesayangan Rasulullah SAW yang dibandingkan zuhudnya laksana Nabi Isa AS. Mati keseorangan di zaman Khalifah Osman radhiyallahu anhu seperti dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Setelah hampir tiba di Tabuk, tiba Rasulullah SAW bersabda, esok hari kamu tiba di Tabuk, kamu tiba waktu duha, sesiapa yang tiba jangan lagi menyentuh airnya. Sehingga aku tiba ke tempatnya. Arahan ini disampaikan kepada semua bala tentera. Sampai ke arah itu. Mengikut satu riwayat. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Maksudnya dihiaskan dan dijadikan indah kepada manusia kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu, iaitu perempuan-perempuan dan anak pinak, harta benda yang banyak berpiku-piku dari emas dan perak, kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih, binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia, dan ingatlah pasti Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya, iaitu syurga. Katakan, wahai Muhammad, mahukah aku khabarkan kepadamu akan apa yang lebih baik daripada semuanya itu? Iaitu bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan di Tuhan mereka beberapa syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dia sediakan juga pasangan-pasangan isteri yang suci, bersih, serta keredaan dari Allah. Dan ingatlah Allah sentiasa melihat akan hamba-hambanya. Iaitu orang-orang yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, oleh itu ampunkanlah dosa-dosa kami. Dan peliharalah kami dari alat neraka. Dan juga orang-orang yang bersabar dalam menjunjung perintah Allah. Dan orang yang benar perkataan dan hatinya.
Dan orang yang sentiasa taat akan perintah Allah. Dan orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah. Dan orang yang beristighfar, memohon ampun pada waktu sahur. Setelah nanti ayat yang dulu tentang pertemuan di antara Islam dan bukan Islam, dan Allah memberi kemenangan kepada orang Islam, maka terhimpunlah kesenangan kemewahan dunia. Bila menang, kesenangan kemewahan dunia. Dan Allah terangkan kemewahan dunia itu menjadi kemahuan manusia. Dihiakan bagi diri manusia itu tertarik kepada benda-benda yang menarik nafsu dan dirinya. Ini perangai manusia. Keinginan hawa nafsu dia. Jadi begitu. Semua manusia, termasuk nabi-nabi, termasuk yang tidak nabi pun, orang baik, orang jahat, semua sekali. Keinginan kepada perempuan-perempuan. Nak ke orang puan. Sejak Nabi Adam, semua nabi-nabi ada keinginan pada orang perempuan. Termasuk orang Islam kafir ini sama saja. Perempuan adalah ujian kepada manusia. Allah Ta'ala jadikan perempuan untuk melahirkan zuriat yang saleh. Mengamalkan orang beriman. Membentuk keluarga, bukan untuk hawa nafsu semata-mata. Tetapi ada kalangan manusia yang jadikan perempuan ni dapat menggoda dirinya. Allah Ta'ala uji manusia pertama, Nabi Adam AS. Bila Iblis tak berjaya nak tipu Nabi Adam, tipu Hawa. Hawa pun mempengaruhi Nabi Adam. Ada apa ikut Hawa? Makan buah yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ini berlaku. Kadang-kadang orang lelaki ni terpengaruh dengan orang perempuan. Berlakulah apa yang berlaku. Kerana terikut-ikut. Allah Ta'ala menetapkan hubungan lelaki perempuan ada batas, ada sempadan. Orang puang ada nafsu, orang lelaki ada nafsu. Sama-sama. Tetapi nafsu orang lelaki pada orang perempuan lebih lagi. Lebih lagi. Dihiaskan manusia mahu kepada perempuan-perempuan. Wal banin, dan anak-anak yang ramai. Berbangga dengan anak-anak yang ramai. Ini ujian daripada Allah Ta'ala. Anak-anak yang ramai ni, kalau anak-anak yang soleh, mendapat manfaat dunia dan akhirat. Anak-anak yang tak soleh pula boleh pahala sabar kalau dia orang beriman menghadapi anak-anak yang ada masalah. Semuanya dapat pahala pada orang yang beriman. Tapi orang yang tak beriman, kalau anak tak molek pula, dia pun tak molek sama. Dia tak molek, dia tak molek sama. Ini jadi ujian. Ini pada anak-anak yang ramai. Ada orang tu sedih tak ada anak. Dia tak tahu kalau ada anak, jadi begini-begini. Tuhan buat begitu. Semua ada hikmat. Kita terima, redha dengan apa yang Allah Ta'ala putus pada kita. Wal qanatir lil qantarah, dan harta yang banyak bertimbun-timbun. Siapa juta, bilion, triliun. Banyaknya harta itu. Yang disebut contohnya emas dan perak. Emas dan perak. Sekarang ni duit lah. Ringgit, dolar. Kertas tu cakaran emas. Tuan sebut emas dan perak ni mata wang sepanjang zaman. Sekarang ni orang tukar pada kertas. Mengikut nilai emas juga. Nilai perak juga. Asalnya emas dan perak. Ini keinginan manusia. Wal khailil musawwamah, dan kuda yang indah, yang cantik, yang kenderaan yang cantik. Zaman dulu kuda lah orang Arab tahu. Kalau beritahu Mercedes, Abu Jahal tak kenal. Datang apa Mercedes tak tahu. Jadi tuan tu kuda-kuda yang dinamakan yang menarik. Sekarang ni kereta, macam-macam nama lah. Dan ni kereta ni yang nama pelik-pelik, harganya mahal, jadi kebanggaan.
Wal an'am, dan binatang-binatang ternakan. Wal harth, dan tanaman, kebun-kebun. Jadi kemajak manusia. Padahal semua ni adalah jalan untuk buat kebajikan. Isteri yang soleh khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik pada dunia dan segala isinya. Anak yang soleh jadi kebajikan sampai mati sehingga meninggal dunia. Begitu juga harta yang banyak, boleh beri zakat, boleh beri sedekah jariah, boleh buat macam-macam. Jihad fi sabilillah, buat kebajikan, beri nafkah anak isteri, dapat pahala. Tetapi kalau guna untuk hawa nafsu, penuh. Kenderaan yang molek, guna untuk berjalan, menunaikan tanggungjawab, kewajipan. Lagi laju dia cepat siapa? Bawa kereta mampu semua jalan. Dia buat kerja juga. Nak juga kenderaan yang molek. Tak jadi salah. Kenderaan yang molek, yang kuat, yang kukuh, yang baik, tak jadi salah. Tapi untuk kebajikan, untuk kebaikan. Binatang ternakan yang halal, yang baik. Untuk diri, untuk kemudahan manusia, dapat pahala. Jadi fardu kifayah. Menyediakan makanan untuk orang Islam. Dan tanaman-tanaman, sama ada bijian yang mengenyangkan atau buah-buahan. Ataupun hiasan. Jadi banggaan pada manusia. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua adalah mata benda dunia. Kesenangan dunia sahaja. Yang akan binasa, yang akan habis. Wallahu indahu husnul ma'ab. Adapun Allah di sisinya tempat pahala yang berlimpah ruah. Tempat balik pada Allah ialah pahala. Oleh kerana itu, gunakan nikmat dunia itu untuk pahala. Untuk buat kebajikan, untuk yang halal. Boleh pahala ni, bukan sahaja kita buat yang wajib, buat yang sunat, termasuk meninggal yang haram. Boleh pahala juga. Ambil yang harum, yang Tuhan tak larang, boleh pahala juga. Tak buat yang haram. Jadi jalan kebajikan tu banyak. Di sisi Allah tu ialah tempat kembali dan pahala yang baik. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum, kata Muhammad. Adakah suka aku nak cerita pada kamu yang lebih baik daripada itu? Lebih baik pada perempuan, lebih baik daripada anak-anak, lebih baik daripada harta bertimbun, lebih baik kenderaan yang baik, kenderaan yang cantik, lebih baik binatang ternakan, lebih baik daripada tanaman, kebun. Apa dia? Lilladzina taqwa 'inda rabbihim. Dia sediakan bagi orang yang bertakwa di Tuhan mereka. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Ia adalah syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Syurga di hari kiamat disediakan untuk orang yang bertakwa kepada Allah. Yang mengerjakan amal yang saleh, akhlak yang mulia. Di dalamnya penuh dengan nikmat. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai air, sungai madu, sungai susu, sungai air buah-buahan, arak yang tidak memabukkan. Air buah-buahan, bukan arak orang mabuk tu. Nikmat dalam syurga. Khalidina fiha. Mereka kekal selama-lama dalam syurga tu, tak mati dah. Tak tua dah. Tak mati, tak tua dah. Tak mati, tak tua. Tak mati, tak tua. Jangan mati tua pun dah. Disebut dalam hadis seorang perempuan yang sudah tua menemui Nabi SAW. Nabi bergurau dengan dia. Perempuan tua dah jalan. Nabi kata, la tadkhulul jannata ajuz. Nabi kata, orang perempuan tua tak masuk surga. Nangis dia. Nangis. Rasulullah, ayat ni orang tua macam mana? Nabi kata, masuk surga. Bila surga mu muda. Nabi bergurau dengan dia. Mu jadi muda dalam surga, Nabi kata. Suka dia. Wa azwajum mutahharah, dan isteri-isteri yang suci bersih daripada najis, haid, nifas. Tak kecil, tak berok dalam syurga. Macam mana Tuhan buat begitu? Makan, minum, tapi tak ada najis langsung dalam syurga itu. Wa ridwanun min Allah, dan keredaan Allah Ta'ala, ini yang lebih penting. Allah Ta'ala redha yang lebih penting. Itu yang lebih utama. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah Ta'ala Maha melihat apa yang hamba-Ku buat, hamba-Ku lakukan, hamba-Ku fikir, semua aku tengok mereka, kata Tuhan.
Hamba-hambaku itu siapa dia? Alladzina yaquluna rabbana, mereka yang berkata dalam berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, innana amanna, sesungguhnya kami telah beriman. Kami percaya. Faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, dan pelihara kami daripada azab neraka. Ini doa yang Tuhan ajar dalam Quran. Pelihara daripada azab neraka. Ada orang tu kata kalau tinggi tasawuf tak takut neraka. Ini tak betul, canggah dengan Quran ni. Sedangkan Quran surah juga ada wa qina adzabannar. Ada orang tu tasawuf tinggi tak boleh takut neraka ni. Itu tak betul, itu salah tu. Kalau canggah dengan Quran, salah lalu. Ilmu apa pun, ilmu tasawuf ke ilmu akidah, ilmu apa, kalau canggah dengan Quran, kena tolak. Bacalah kita tasawuf apa pun, tak boleh berlawan dengan Quran. Ini kena faham. Nak ngaji adalah tasawuf, tapi kena rojok pada Quran. Saya tahu, saya baca kita kata tasawuf ni. Setengah tu kita tasawuf kata bila orang tu bertabak tinggi, tak takutlah neraka ni. Tak jadi neraka. Tak betul lah tu, tak betul. Dan Tuhan ajar waqina azabana, wahai Tuhan kami, peliharalah kepada azab neraka. Mereka itu ialah as-sabirin, orang yang sabar. Yang sabar menghadapi ujian dalam kehidupan ini. Sabar menghadapi ujian dalam diri sendiri. Dalam diri sendiri, ujian sakit, ujian kesesahan, ujian kekalahan dalam perjuangan, ujian dikata oleh musuh-musuh Islam, ujian macam-macam yang menyakitkan diri, menyakitkan hati. Ini ujian, sabar. Ujian habis harta, ujian anak sakit, ujian orang mati. Semua ujian kita sanggup hadapi dengan sabar. Wasadiqin, yang benar iman mereka dan cakap mereka. Cakapnya benar, imannya benar, perbuatannya benar. Taat kepada Allah Ta'ala dan ikhlas. Wal qanitin, dan orang yang taat kepada Allah. Masa susah, masa senang taat. Wal munfiqin, dan membelanjakan hartanya pada jalan kebajikan. Harta belanja. Wal mustaghfirin bil ashar, dan orang yang beristighfar pada waktu sahur. Ini ada kelebihan. Waktu sahur, waktu orang tidur nyenyak, kita bangun tengah malam. Beristighfar pada Allah Ta'ala. Sama ada bertahajud atau tidak, beristighfar itu ada. Kerana dia sebut dalam hadis-hadis yang sahih, Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya ke langit dunia pada separuh satu ketiga akhir pada waktu malam. Diperkenankan doa, diperkenankan istighfar. Antara yang soleh itu ialah yang bangun tengah malam beristighfar, minta ampun pada Allah Ta'ala sebelum naik fajar. Belum naik fajar dah bangun. Ini mereka dapat kelebihan itu. Wallahu a'lam.